inspirasi, inforia, Islami, semuanya diikut. Langgan produk atau perkhidmatan Co-op Bank pertama, CBP, dan rebut peluang untuk menangi sebuah kereta BMW 2 Series dan pelbagai hadiah lain yang berjumlah lebih RM1 juta melalui kempen Hello CBP yang bermula hari ini sehingga 31 Disember 2023. Tunggu apa lagi? Jom ke cawangan CBP berdekatan anda atau layari www.cbp.com.my hari ini. Hello, CBP kan ada? Pengumuman waktu berbuka ini dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank pertama, CBP. Maklumat lanjut layari www.cbp.com.my. Berikut disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 22 Ramadan 1444 Hijriah 13 April 2023. Negeri Sabah Zon 3 sempurna silabukan Kunak Ladatu Sabat Tunku 6.15 minit malam. Zon 4 Tawar Balong Kalabakan Merotai 6.18 minit malam. Zon 7 Tuaran Tamparuli Penampang Kota Kinabalu Putatan Papa Ranau Kota Belot 6.26 minit malam. Negeri Sarawak Zon 2 Nia Berkenumiri Sibuti Marudi 6.32 minit malam. Zon 7 Samarahan Simunjan Serian Sebuyau Meludam 6.44 minit malam. Zon 8 Kuching Bau Lundu Sematan 6.47 minit malam. Negeri Johor Zon 2 Johor Baru Kulai Kota Tinggi Mersing dan pulau-pulau yang berhampiran 7.11 minit malam. Zon 3 Pontian Keluang 7.13 minit malam. Zon 4 Batupat Muar Tangkak Segamat Gemas Johor 7.16 minit malam. Seluruh negeri Melaka 7.18 minit malam. Negeri Sembilan Zon 1 Tampina Jempol 7.17 minit malam. Zon 2 Kuala Pilah Rembau Jelebu 7.19 minit malam. Zon 3 Seremban Port Dickson 7.19 minit malam. Seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.21 minit malam. Negeri Selangor Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Sepang Shah Alam 7.21 minit malam. Zon 2 Kuala Selangor Sabak Berenam 7.24 minit malam. Zon 3 Kelang Kuala Langat 7.21 minit malam. Negeri Perak Zon 1 Tapas Slim River Tanjung Malim 7.23 minit malam. Zon 2 Ipoh Batu Gajah Kampar Sungai Siput Kuala Kangsar 7.25 minit malam. Zon 5 Teluk Intan Baganatu Kampung Gajah Seri Segana Beruas Parit Lumut Setiawan Pulau Pangkor 7.25 minit malam. Zon 6 Selama Taiping Bagan Serai Parit Bunta 7.26 minit malam. Zon 7 Bukit Larut 7.29 minit malam. Seterusnya Negeri Pahang Zon 2 Rompin Pekan Muazzam Shah Kuantan 7.15 minit malam. Zon 3 Maran Ceno Jengke Temeluk Bera Cerantuk 7.18 minit malam. Zon 4 Bentung Raub Lipis 7.20 minit malam. Zon 5 Genting Sempah Jana Baik Bukit Tinggi 7.23 minit malam. Zon 6 Bukit Fraser Genting Highlands dan Cameron Highlands 7.27 minit malam. Negeri Terengganu Zon 1 Kuala Terengganu Marang Kuala Neros 7.16 minit malam. Zon 2 Besuk Setiu 7.18 minit malam. Zon 3 Hulu Terengganu 7.18 minit malam. Zon 4 Kemamandungun 7.16 minit malam. Negeri Kelantan Zon 1 Kota Baru Bacok Pasir Putih Tumpak Pasir Mas Tanah Merah Kuala Kerai Gomusan Daerah Ciku 7.20 minit malam. Seluruh negeri Pulau Pinang 7.27 minit malam. Negeri Kedah Zon 1 Kota Sedah Kubang Pasir Pokok Sana 7.28 minit malam. Zon 2 Pendang Kuala Mudayan 7.27 minit malam. Zon 3 Padang Terap Sik 7.27 minit malam. Zon 4 Baling 7.25 minit malam. Zon 5 Kuliman Baru 7.27 minit malam. Zon 6 Langkawi 7.30 minit malam. Zon 7 Puncak Gunung Jerai 7.31 minit malam. Akhir sekali seluruh negeri Perlis 7.28 minit malam. Demikian tadi disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 22 Ramadan 1444 Hijriah 13 April 2023. Kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami mengucapkan kepada seluruh muslimin dan muslimat selamat berbuka puasa. Pengumuman waktu berbuka itu tadi dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank pertama, CBP. Maklumat lanjut layari www.cbp.com.my. Langgan produk atau perkhidmatan Co-op Bank pertama, CBP, dan rebut peluang untuk menangi sebuah kereta BMW 2 Series dan pelbagai hadiah lain yang berjumlah lebih RM1 juta melalui kempen Hello CBP yang bermula hari ini sehingga 31 Disember 2023. Tunggu apa lagi? Jom ke cawangan CBP berdekatan anda atau layari www.cbp.com.my hari ini. Hello, CBP kan ada? أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له
على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Tiap-tiap diri bertanggungjawab di atas apa yang telah diperbuatnya. Al-Mudassir ayat 38. Majlis Agama Islam Melaka telah menyediakan perkhidmatan sumber am Baitul Mal untuk umat Islam di negeri Melaka seperti kiraan dan agihan fidyah, penebusan atau pembelian bahagian Baitul Mal dan lain-lain perkhidmatan. Bayaran boleh dibuat melalui melakapay.gov.my atau di kaunter bayaran atau secara online. Sila layari laman web MAIM. Pesanan ini disampaikan oleh Datuk Muhammad bin Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim untuk Majlis Agama Islam Melaka. Ramadan bulan keampunan untuk mereka yang mohon keampunan. Jom kita solat taubat dan istighfar setiap malam untuk dapat keampunan dari Allah. Teruskan bersama Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami, daripada saya, Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah. Hibah lil waqaf, berhibah dengan tujuan berwakaf semasa hidup atau selepas kematian. Apa yang boleh dihibahkan? Harta. Takaful, wakaf kepada siapa? Wakaf An-Nur yang telah dilantik sebagai nazir khas oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Apa yang dilakukan dengan pewakafan kami? Nilai hibah ini akan dilaburkan melalui pembelian saham patuh syariah dan dijadikan harta wakaf kekal. Hasil pelaburan akan diagihkan bagi tujuan kebajikan am, antaranya bantuan kepada masjid, institusi pendidikan, mangsa COVID-19, gelandangan, mu'alaf, mangsa bencana dan lain-lain. Klinik Wakaf An-Nur, pengurusan Masjid An-Nur, pembangunan sosioekonomi melalui pusat wakaf komuniti dan dana niaga. Marilah membina kekayaan menuju alam abadi. Hubungi 07-297-2692 atau layari FB Wakaf An-Nur. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Allah telah jelaskan betapa hebatnya hikmah bersedekah. Bersedekahlah dan pahala mengalir tanpa henti. Allah juga akan bantu lapangkan kesusahan kita. Ayuh kita berinfak dan berwakaf untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma Kombat di talian 012-850-2280. Saya ulang 012-850-2280. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman.
Inspirasi Info Islami yang ada di Radio Setiausaha Fahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah, masuk ke jam kedua untuk destinasi pada petang ini dan perkongsian setiap hari Khamis yang kita membawa secara langsung di YouTube IKIM Media, dan soalan pertanyaan juga boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 atau boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media untuk rancangan Imanunah Iman Kami yang akan membincangkan tentang sebab kekufuran dan bid'ah, hukum adat dan jahil murakkab bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan untuk para pendengar tu setia bersama kami menantikan rancangan Imanuna sebentar sahaja lagi. Sudahkah anda berwakaf hari ini? Perbadanan Wakaf Selangor ingin mengajak anda untuk merebut peluang berwakaf tunai sempena bulan Ramadan, bulan mulia yang penuh keberkatan.
Ayuh layari www.wakafselangor.gov.my untuk berwakaf tunai secara FPX atau lebih mudah dengan imbas kod Duit Now QR. Jangan lupa follow dan like Facebook page dan Instagram rasmi Perbadanan Wakaf Selangor. Hubungi 03 5518 8001 untuk info lanjut. Jom berwakaf untuk saham dunia dan akhirat anda melalui Wakaf Selangor. Ibu 102.7 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan yang kita bawakan khas untuk anda setiap hari Khamis, insya-Allah untuk petang ini bersama rancangan Imanunah Iman Kami. Dan untuk Imanunah Iman Kami kita membawa secara langsung di YouTube IKIM Media, dan untuk anda kita akan buka ruang untuk soalan pertanyaan. Boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini Alhamdulillah kita akan bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, ada di konti pada waktu ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khair. Kaifa haluki Sayyidah? Alhamdulillah bi khair. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Awashir mabruka. Nah, هذا يعني اللغة المغربية. ما شاء الله. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Baik Doktor, insya-Allah pada petang ini akan memsyangkan dari kitab rujukan kita Al-Muqaddimat, dan insya-Allah kita akan sambung kembali bersama sebab kekufuran dan bid'ah, hukum adat dan jahil murakkab. Dan untuk waktu ini bersama Doktor untuk mukadimah ini, silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat Datin Mona, pada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para imam yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa istiqamah bersama kami di rancangan Imanuna pada setiap Khamis 5.15 petang. Alhamdulillah kita berada pada iaitu 10 malam yang terakhir. InsyaAllah antara kita panggil 10 Ramadan terakhir ni, 10 Ramadan terakhir, dengan harapan insyaAllah tak tertinggal, tak ketinggalan dan tak tertinggal dalam hal apa? Dalam hal ibadah, puasa kita, solat kita, qiyam kita, tilawah kita, atau kita panggil dengan tadarus kita, insyaAllah. Dapat yang belum khatam ni time untuk gear, naikkan gear lah. Gear 10. Gear 10 untuk khatamkan Quran kita, insyaAllah. Dengan harapan amalan kita, ilmu kita semuanya mendapat manfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Amin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah kita masih berada pada mukadimah yang keempat tadi dipanggil dengan iaitu sebab kekufuran dan bid'ah terjadi bagi seseorang itu, dan kita berada pada asal yang keempat, al-aslu ar-rabi' kita panggil. Asli yang rabi' ini iaitu tentang hukum adat. Jadi salah faham hukum adat atau kepercayaan hukum adat yang salah. Ini yang akan menyebabkan kekufuran ataupun kesesatan, bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Telah berkata pengarang kitab ini Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah ta'ala. Dia berkata dalam Arabnya, warabtul adi wa huwa ithbatut talazumi baina amrin wa amrin wujudan aw adaman biwasitatit takarruri. Yang bermaksud tuan-tuan dan puan iaitu warabtul adi, iaitu suatu kepercayaan tentang hukum adat. Rabtul adi ni hukum adat lah kira, iaitu wujudnya satu perkara pada satu perkara kan. Contoh dia
Talazum tadi dengan cara mesti terjadi. Iaitu, kalau saya terjemahkan, iaitu penetapan sebuah kelaziman. Talazum antara satu perkara dengan perkara yang lain dalam hal kewujudan dan ketidakwujudan perkara tersebut dengan perantaraan pengulangan. Jadi maksud dia apa? Orang percaya, contoh dia, adanya api ni yang membakar dengan sendirinya. Kan? Bukan Allah. Ini bahaya. Boleh menyebabkan seorang itu hilang iman dia. Sebab dia tak percaya Tuhan yang buat. Dia percaya benda adat ni, sains ini yang berlaku. Tak boleh. Kita tak boleh seperti itu. Maka Al-Imam As-Sanusi rahimahullah dia jelas. Dia katakan, kalau kepercayaan itu berada pada tingkatan golongan falsafah Tobaiyin. Dia panggil itu. Tobaiyin ni falsafah Yunani yang percaya bahawa benda itu yang memberi kesan dengan sendirinya tanpa ada campur tangan Tuhan sama sekali. Kan? Yang akhirnya mereka percaya bahawa falak ataupun alam ini, langit, bintang, bulan, ini bersifat kidam, sedia ada, bukan makhluk. Ini jelas adalah sesat dan boleh membawa kepada kekufuran. Iaitu wa ta'thiriha bittibaiha. Seperti juga golongan falasifah Yunani dulu percaya bahawa bintang-bintang yang ada di langit ini yang menentukan atau yang menjadikan takdir, yang memberi kesan. Ibarat dia zaman dulu tu nama dia ilmu astrologi. Dia adalah bahagian daripada ilmu astronomi dulu. Zaman dulu, sebelum zaman Islam, pra-Islam lah. Sehingga kan mereka percaya bintang Capricorn, nasib dia A, B, C, D, E. Kenapa? Sebab dengan sendirinya ia menentukan. Itu tak boleh lah. Ini jelas merusak akidah umat Islam. Saya ingatkan kepada segenap umat Islam yang ada pada hari ini, kita percaya segala sesuatu yang terjadi adalah berdasarkan ilmu dan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan dengan kuasanya. Bukan bintang, bukan Capricorn, bukan astrologi, bukan tilik nasib. Tak boleh. Ini adalah perkara yang merusak akidah, tuan-tuan dan puan-puan. Dan boleh menggugurkan iman. Sebab itu orang Islam tak boleh main benda-benda ni. Termasuk jadi ikut Feng Shui ke, tak betul. Kan, contoh dia, itu bukan bahagian daripada agama kita. Kerana kita beriman dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah yang mengajarkan kepada kita bahawa semuanya berdasarkan ilmu Allah yang qadim, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, iradah Allah. Jadi idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Jadi segala sesuatu terjadi ini ketentuan Allah. Bukan sebab dia ini adalah Capricorn berarti dia ini, tak boleh. Tak betul. Ini benda yang kita kena hati-hati. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sehingga apa? Ada di golongan falsafah dulu. Memang betul lah. Golongan falsafah dulu tu memang macam tu. Maksudnya golongan falsafah Yunani itu percaya dengan astrologi. Capricorn semua tu datang dari mereka. Dan apabila datangnya syariat Islam, jelas menjelaskan perkara ini semua adalah tidak benar. Dan juga efek dia lagi termasuk disebabkan dia hanya melihat benda yang zahir. Dia tengok, contoh dia, manusia ini bila dah meninggal dikuburkan macam tu je lah. Tak berubah, tak bergerak, nampak macam tu, dianggap bangkai sahaja atau dianggap sebagai jasad sahaja. Sehingga kan golongan jahiliyah zaman Mekah dulu, Jahiliyatul Arab kita panggil, Jahiliyatul Arab yang qadim, zaman Rasulullah SAW sebelumnya kan. Mereka apa? Kerana mereka lihat yang zahir, akhirnya mereka mungkirina lil ba'thi wa ahwalil akhirati bisababil ikhtirari birrabtil al'adi. Dia kata macam tu. Maksudnya apa? Jahiliyah itu
sampai mereka mengingkari iaitu kebangkitan ataupun keadaan akhirat atau mengingkari wujudnya hari kiamat. Ni wujudnya resurrection atau dipanggil dengan ba'ath. Ba'ath disebabkan apa? Tertipu dengan apa zahir hukum adat yang berlaku di dunia ini. InsyaAllah kita akan syarahkan perkara ini sebentar lagi. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini Doktor dan para pendengar kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Daripada Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Maksudnya, ya Allah, jauhkanlah aku daripada segala kemungkaran akhlak, amalan, hawa nafsu dan penyakit. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Akan terjadi. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Masjid Negara. Masjid Negara terus berdiri utuh sebagai antara ikon utama negara, walaupun selepas hadirnya bangunan-bangunan yang lebihkah daripada aspek reka bentuk dan rupa. Reka bentuk Masjid Negara yang dikatakan mendahului zamannya terus menjadi perhatian ramai pengkaji reka bentuk masjid dari seluruh dunia hingga ke hari ini. Masjid Negara dibina pada tahun 1963 dan dirasmikan pada 27 Ogos 1965. Bangunan utama masjid menempatkan bilik-bilik operasi masjid seperti Dewan Solat, pejabat, bilik-bilik diraja, ruang wuduk, makam pahlawan dan menara masjid. Sejak tahun 1987, Masjid Negara telah mengalami proses ubah suai menambah Dewan Solat baru sesuai dengan penambahan jumlah jemaah. Sehingga kini, Dewan Solat Masjid Negara mampu memuat 15,000 jemaah pada satu-satu masa. Keseluruhan reka bentuk seni bina Masjid Negara ini bercirikan reka bentuk tempatan dan moden. Konsep seni bina Arab dan Mogul, iaitu kubah berbentuk separuh bulat dan berbentuk bawang. Keunikan reka bentuk bumbung masjid telah menjadi ikutan dalam pembinaan masjid-masjid lain, antaranya Masjid Ahmad Ibrahim dan Masjid Raja Terengganu. عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري ومسلم. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman seseorang daripada kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya dan dari manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM, inspirasi Inforia Islami.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanuna, Iman Kami. Dan untuk waktu ini masih bersama, alhamdulillah, yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Masih membincangkan tentang sebab kekufuran dan bid'ah, hukum adat dan jahil murakab. Dan untuk waktu ini kita akan sambung kembali bersama doktor. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala menjelaskan juga bahawa termasuk penyebab iaitu seseorang itu jatuh dalam kekufuran lagi adalah golongan jahiliyah. Misalnya disebabkan dia melihat benda zahir, mayat yang ditanam tidak berubah. Misalan dia, akhirnya dia tidak beriktikad adanya yang dinamakan siksa kubur, adanya kehidupan setelah kematian, adanya hari kebangkitan, ba'ath. Itu dia tak iktikad. Apabila dia tak iktikad seperti ini, disebabkan tertipu dengan al-adat tadi, hukum adat. Tengok jenazah tak bergerak pun, tak adalah tu istilah siksa kubur, macam tu dia. Jadi tak adalah itu kehidupan setelah kematian, tak adalah lagi kebangkitan. Dan juga ini menyebabkan mereka mengingkari, dan kerana mengingkari perkara yang diketahui secara pasti dalam agama. Kita kan beriman bahawa ada hari akhirat. Ini adalah perkara yang maklum min ad-din bid-darurah, perkara yang diketahui dalam agama secara pasti. Dan mereka kaum jahiliyah di Mekah misalnya, mereka tidak beriktikad seperti itu. Maka apa yang terjadi? Maka terjadi mereka ini juga jatuh di dalam lembah kekufuran. Dan ini yang bahaya pada hari ini. Mungkin kerana dia melihat dan percaya apa yang zahir sahaja. Macam saya bagi contoh golongan etis yang tidak percaya Tuhan. Mereka tak percaya Tuhan sebab apa? Sebab Tuhan tak nampak. Bila dia kata Tuhan tak nampak, tak nampak lah. Dia hanya percaya apa yang nampak. Dia kata macam tu. Akhirnya dia mengingkari kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, mengingkari kewujudan Tuhan yang Maha Esa. Maka apa terjadi? Mereka berada di dalam lembah kekufuran. Ini bahaya tuan-tuan. Jadi kerana apa? Kerana kita beriman. Kalau apa yang datang daripada Nabi SAW itu mesti benar. Kenapa iman tu boleh sampai seperti itu? Kerana kita juga tahu Al-Quran adalah mukjizat Allah, kan, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana Quran itu terbukti tidak dapat dikalahkan. Maka kita pun wajib untuk beriman dengan Al-Quran. Dan Al-Quran mengkhabarkan kepada kita adanya hari kebangkitan, Yaumul Hisab, adanya Yaumuddin, adanya hari akhirat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Berarti iman ini adalah wajib. Adapun kita zahir tak nampak, itu belum tentu tidak wujud. Sekarang saya tanya, tuan-tuan dan puan-puan, percaya tak ada ruh dalam diri tuan-tuan dan puan-puan? Kalau ada yang kata tak percaya sebab tak nampak, berarti dia jasad tak ada ruh. Kita kata apa dalam bahasa Inggeris ni? A body without a soul. So you have no soul. Even the lowest intellect, orang pun percaya. They believe, every living things mesti ada soul. There must be soul in every living things. Ini mesti ada. So malaikat dia menafikan. So kita tanya balik orang-orang yang free thinker, yang etis ni, percaya tak ada soul, ada roh? Dia kata dia tak percaya ada roh sebab dia tak nampak. Sebab roh tak nampak. Kan nampak roh. Ni cuba kita tanya, nampak roh tak? Ni. Kalau dia kata dia tak percaya adanya roh, berarti dia seperti badan yang tak ada soul, body without soul. Tepuk dada tanya sendiri, nak ke jadi macam tu? Teman tak nak contoh dia lah. Misalnya. Lalu termasuk lagi, iaitu yang boleh membawa bid'ah tapi tidak sampai jatuh kufur, iaitu seseorang beriktikad kerana zahirnya dia nampak api membakar,
tapi dia juga percaya wujudnya Tuhan. So dia ingat Allah bagi kuasa pada ubat itu untuk menyembuhkan. Ada yang berpendapat seperti itu, tuan-tuan. Ini juga boleh menyebabkan seorang itu gugur imannya. Bukan gugur iman, maaf. Khilaf, terjadi perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang kata gugur imannya, tapi yang sahih adalah termasuk penyebab kepada bid'ah, kesesatan di dalam memahami hukum adat. Okey. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita dah habis bahas tentang yang dipanggil dengan hukum adat. Rabatul adi, keterikatan satu perkara pada satu perkara lain secara adat. Ia bukanlah bersifat lazim mesti terjadi. Tapi adalah harus terjadi. Kita kata macam tu. Boleh jadi, boleh tak jadi, adalah semuanya atas perbuatan Allah SWT. Tapi sekarang kita masuk sebab yang kelima, al-aslu al-khamis. Sebab yang kelima. Apa kata al-Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala? Wal jahalul murakkabu. Huwa ayyajhala al-haqqa wa yajhala jahlahu bihi. Yang kelima adalah jahil murakkab. Jahil murakkab iaitu seseorang yang jahil akan kebenaran dan dia juga tidak tahu akan kejahilannya itu. Jadi seorang dia jahil akan kebenaran dan dia tidak tahu akan kejahilannya itu. Pertama sekali dia kena bahas apakah itu jahil. Jahil ini adalah ignorant. Bahasa Inggeris dia. Bahasa Melayu dia adalah, ialah bahasa agak kasar dia, bodoh lah. Kan? Tapi bodoh ni ada dua jenis. Tidak tahu ni ada dua jenis. Ada basit, ada murakkab. Simple ignorant. Atau kita ignorance yang simple ni adalah contoh dia, dia tak tahu. So bila orang tanya, Ustaz Aiman, kira-kira besok ni hujan ke tidak hujan? Saya tak tahulah. Contoh dia. Itu tak ada masalah. Kita panggil jahil basit. Jawab soalan ujian tak tahu. Dia tak boleh nak jawab, dia biar kosong. Yelah, tak baiklah, tak cantik, nampak sangat tak belajar. Tapi basit-basit. Jahil itu jahil basit. So, kalau jahil basit, ini tak ada aib lah baginya. Kecuali jahil basit benda yang sebab malas, itu kita kata kena rajin je lah. Tapi tidak ada efek padanya. Yang kita nak bahas sekarang ini al-jahlul murakkabu, iaitu compound ignorance. Compound ignorance ni apa? Iaitu compounded, dia macam bertumpuk-tumpuk kejahilan dia. Iaitu dia dah lah tak tahu, tapi dia tak tahu yang dia tu tidak tahu. Ni itu nama dia seseorang yang beriktikad pada suatu perkara yang salah secara realitinya. Secara faktanya tidak seperti itu. Atau dipanggil dengan jahil murakkab. Bahasa Melayu dia bodoh sombong. Bodoh sombong. Ini bahaya. Sebab apa? Ini sebab kepada kekufuran dan bid'ah. Kerana dia seperti seseorang, dia beriktikad. Dia iktikad yang bercanggah dengan kenyataan. Dia bercanggah dengan kenyataan yang mana dia akhirnya dia membawa kepada kesalahan dan kekufuran di dalam hatinya atau dalam iktikad kepercayaannya. Contoh dia orang jahiliyah Mekah dulu. Mereka menyangka bahawa berhala-berhala itu Tuhan, memiliki sifat ketuhanan. Kenyataannya, berhala-berhala yang ada di Mekah pada waktu itu hanyalah makhluk yang mereka sendiri ukir, yang mereka sendiri cetak, yang mereka sendiri bangunkan. Lalu mereka pergi sembah apa yang mereka ukir sendiri. Tak ke itu dipanggil dengan orang yang tak tahu akan dia itu tidak tahu, bahawa takkanlah dia nak menyembah perkara yang ia sendiri ciptakan. Ini kejahilan golongan pagan misalnya. Maka insya-Allah
kita akan syarah lagi perkara ini sebentar lagi. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Aiman atas pencerahan untuk petang ini. Dan kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Johor Bahru 106.2 FM. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, Islam manakah yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu memberi makan kepada orang lain, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Riwayat Al-Bukhari. 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan musik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Al-Jazari. Al-Jazari, jurutera kebanggaan dunia Islam, masyhur dengan pelbagai alat dan penciptaan yang penting, termasuklah aci engkol, pam salingan dan robot berbentuk manusia. Namun demikian, satu lagi alat yang direka cipta oleh beliau, iaitu jam sebagai penunjuk waktu, yang membuatkan Al-Jazari begitu masyhur. Hal ini disebabkan jam begitu penting dalam kehidupan umat Islam, khususnya berkaitan dengan ibadah seperti solat. Jam gajah merupakan salah satu daripadanya. Jam ini terdiri daripada jam air yang digerakkan oleh pemberat berbentuk gajah. Kepelbagaian unsur pada jam ini berada di atas bentuk gajah itu. Unsur-unsur ini direka bentuk untuk bergerak dan menghasilkan bunyi pada setiap setengah jam. Lebih menarik, jam gajah berkenaan menjadi contoh terawal yang menampilkan kepelbagaian kebudayaan melalui teknologi. Sebagai contoh, gajah mewakili kebudayaan India dan Afrika. Naga mewakili kebudayaan Cina. Burung Phoenix mewakili kebudayaan Mesir purba. Aliran air mewakili kebudayaan Greek purba. Dan serban mewakili tradisi masyarakat Islam. Dengar rancangan Santapan Jiwa untuk Kehidupan, semuanya ada di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Setukawaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Imanunah Iman Kami, dan masih bersama untuk anda boleh tonton di YouTube IKIM Media. Soalan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan untuk para pendengar yang baru buka radio pada waktu ini, masih kita membincangkan bersama Dr. Aiman tentang asal-usul kufur dan bid'ah. Dari minggu lepas, di episod yang sebelumnya, kita dah belajar untuk kufuran dan bid'ah ini ada 7. Kita dah belajar al-ijab, al-dhati, al-tahsin al-aqli, al-taqlid, al-radi, dan untuk minggu ini al-rabit al-adi dan al-jahil al-murakab. Dan untuk petang ini, kita masih bersama Dr. Aiman untuk kita sambung kembali bersama untuk tajuk ini. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi permasalahan dengan jahil murakkab tadi, iaitu dia tidak tahu yang dia itu tidak tahu, bodoh sombong. Ini adalah
sebab munculnya perkara tersebut adalah husukun nafsi minal aqliyat bima laisa burhaniyan minal adillah. Iaitu mereka ini terlalu percaya pada diri yang tidak bersandarkan pada hujah-hujah argumentasi yang pasti, yang kuat daripada bukti-bukti evidence, dalil-dalil yang kokoh. Tapi kebanyakannya hanya kerana ta'assub, kerana ikut kepada kebudayaan yang dia dah ikut dalam keadaan kejahilan tersebut, dan kadang-kadang adalah kerana menjadikan sentimen peribadi sebagai sebab untuk meneruskan kesesatan, seperti golongan jahiliyah Mekah zaman dahulu. Apabila mereka menyembah berhala, bayangkan mereka sendiri yang okey dan mereka tak boleh tak terima bukti. Jadi mereka bermain sentimen, oh Muhammad, engkau ingin melawan apa yang telah dipegang oleh tok nenek engkau. Maksudnya orang Arab terdahulu. Ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW datang membawa risalah penuh dengan hujah. Allah SWT berfirman, Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakanlah Muhammad, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, hatu burhanakum, bawa sini bukti. Burhanakum ni bukti, dalil. In kuntum sadiqin, kalau kalian semua berada dalam kebenaran. Mana evidence dia? Mana burhan dia? Mana dalil dia? Dan tidak mampu. Kerana apa? Jahil murakab mereka wujud atau muncul atas sebab, iaitu keta'asuban tadi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi sebab itu kita sebagai umat Islam disuruh untuk berpegang kepada iaitu apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Qurannya dan Sunnahnya, dan difahami dan ditafsirkan oleh majoriti ulama ahli sunnati wal jamaah yang sampai kepada kita sesuai dengan sumber-sumber dan perbahasan dalam kitab-kitab yang dahulu yang telah dikarang oleh ulama untuk memberi penjelasan yang jelas dalam perkara-perkara isu akidah, fiqh dan tasawuf ini. InsyaAllah kita buka Q&A Datin. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan untuk waktu ini boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp pun 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Ada soalan di WhatsApp pun pada waktu ini. Doktor bertanya, apa hukumnya kita mengaji kitab-kitab falsafah? Bagaimana doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Kita anggap sahaja dahulu yang kitab falsafah yang batil. Sebab falsafah tu luas. Ada pembahasan tentang falsafah ilmu tu namanya epistemologi. Takkan tak boleh lah kot? Tak adalah. Boleh lah of course. Falsafah bahasa misalnya. Falsafah kesenian. Itu tak ada masalah. Tapi kita nak bahas ini adalah kitab falsafah yang memiliki akidah-akidah yang batil. Yang sesat. Ini macam mana? Kalau ia dibaca oleh orang yang memiliki keahlian di dalam, maksud dia seorang ilmuwan, ahli akademik, di universiti, ini tempat untuk explore. Ini tempat untuk membaca dan berhujah, untuk menolak, untuk melihat sumber kebatilan dia, atau untuk menjawab isu, atau sebagai bahan sejarah. Maka ini tak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Tapi kalau nak buka kitab falsafah dekat masjid, di depan orang awam, ini adalah suatu perkara yang membuka kemungkaran kepada orang awam. Ini salah. Ini yang tidak boleh dan dilarang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tepuk dada, tanya selera. Keadaan dia yang mana satu? Yang pertama atau yang kedua? Jadi hukum mengaji dia tergantung. Sebab seorang ilmuwan, dia kena explore, dia kena jawab. Al-Imam Ghazali tak mungkin boleh mengarang kitab Tahafutul Falasifah, melainkan dia itu membaca kitab-kitab falsafah.
Contoh dia, Imam Ghazali membaca kitab falsafah yang ditulis oleh Ibn Sina, terjemahan daripada kitab-kitab Aristotle dan lain-lain. Dan Imam Ghazali menulis Maqasidul Falasifah, iaitu dia ini akidah falasifah. Dia hanya sebut saja, dia tak hukum ke apa. Lepas tu dia baru dia karang Tahafutul Falasifah untuk menjawab apa yang batil dalam akidah falsafah tersebut. Ini. Jadi bukan tak boleh, boleh. Tergantung pada situasi. Ini insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan soalan satu lagi di WhatsApp Konti pada waktu ini bertanya, kalau i'tiqad Allah memberi kuasa kepada makhluk untuk menjadikan sesuatu, adakah ia kufur juga? Tidak. Dia tidak jatuh kufur, atau kita kata khilaf. Kita kata khilaf. Jadi mungkin tadi salah sabkul lisan tadi. Dia terjadi khilaf di kalangan ulama. Maksud dia, ada yang kata kufur, tapi yang sahih adalah tidak kufur, tapi tergolong ahlu bid'ah. Jadi kebanyakan kesalahan pemikiran orang pada hari ini, dia merasa ubat itu menyembuhkan. Tapi Allah bagi kuasa pada ubat untuk menyembuhkan. Itu salah. Bukan macam tu. Yang menyembuhkan tu Allah. Lalu kenapa makan ubat? Sebab secara adat sahaja. Boleh terjadi, boleh tak terjadi. Tapi hakikatnya yang menyembuhkan Allah. Yang memberi sakit juga Allah. Segala-galanya datang daripada Allah. Maka kita juga kembali kepada Allah. Itu dia. Hadir wal hadir afidhullah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih doktor. Satu soalan lagi yang mungkin yang terakhir untuk petang ini bertanya, apakah contoh jahil murakab zaman ini? Hadir wal hadir afidhullah. Jahil murakab pada zaman ini adalah contoh dia orang-orang yang tidak percaya wujudnya Tuhan sama sekali. Golongan atheism. Kerana apa? Mereka tidak tahu yang mereka itu tidak tahu. Mereka mungkin bagi alasan ini adalah hak asasi mereka, hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia. Dan kita tak la ikraha fid din. Kita tak ada memaksa dia. Tapi rugi dia lah. Kan? Rugi dia lah akhirat nanti tidak mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti dia, takkan dia tak boleh faham, menerima. Mesti ada pencipta bagi alam ini. Takkan alam ini jadi dengan sendirinya. Big Bang Theory Ustaz. Big Bang Theory itu pun macam mana ada gas sambil dengan gas berlanggar sehingga menjadikan letusan. Mesti datang dari sesuatu. Kesimpulannya betul kan? Ini dia tidak tahu yang dia tidak tahu. Maka nasihat kami adalah untuk lihat diri sendiri, tepuk dada, tanya selera, tanya roh tu wujud ke tak wujud. Ini contoh dia. Roh boleh nampak, roh tak nampak roh. Misalan dia. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi doktor untuk kesimpulan untuk petang ini. Silakan doktor. Kesimpulan pada hari ini adalah dua perkara yang menyebabkan terjadinya kekufuran dan bid'ah. Yang pertama adalah hukum adat yang ia anggap itu mesti. Ini adalah tidak tergantung pada Allah. Allah nak jadikan jadi, tak jadi tak jadi. Yang kedua adalah jahil murakab, tidak tahu bahawa dia itu tidak tahu. Yang ni kalau berkaitan tentang i'tiqad yang boleh membawa kekufuran, maka dia kekufuran. Kalau i'tiqad pada membawa kepada kebid'ahan, seperti golongan-golongan yang sesat lainnya, adalah membawa kepada kesesatan. Contoh dia iaitu kesalahan golongan Mu'tazilah dan golongan Syiah. Kerana apa? Kerana mereka tak tahu yang mereka itu tidak tahu. Ini dia. Hadir wal hadir abidakumullah. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di akhirnya kita terima kasih kepada Dr. Aiman Al-Akiti. Jazakallah ana kull khair doktor. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Tawau 100.7 FM. Nak
Nak bayar zakat kat mana? Guna aplikasi GoPays je. Pilih negeri anda dan dapat RM5 e-duit raya. Daftar sebagai pengguna GoPays dan dapat lagi ekstra RM5 e-duit raya dengan menggunakan kod kempen GoPays Raya. GOPAYZ-RAYA sekarang. Berwakaflah kepada pembinaan Masjid Kota Damansara 2. Boleh berwakaf secara online atau ATM. Segala pertanyaan, sila hubungi ke talian hotline 017-681-9193 atau layari Facebook kami Masjid Kota Damansara 2. Sebuah hadis dari Bukhari Muslim meriwayatkan barang siapa membangun masjid semata-mata kerana mencari keredaan Allah, maka Allah akan membangun baginya satu rumah di syurga. Nak menang duit raya? Agrobank kini menawarkan hadiah tunai RM1,000 kepada 50 pemenang bertuah bersempena kempen Jom Menang Duit Raya. Jom pohon pembayaran peribadi Agro Cash I, langgani perlindungan takaful kemalangan diri atau berbelanja melalui atas talian dan menangi duit raya melalui kempen Jom Menang Duit Raya Agrobank. Kempen sah sehingga 10 Jun 2023. Layari www.agrobank.com.my atau hubungi pusat pembinaan Agrobank di 1300 88 2476 atau kunjungi cawangan terdekat bagi terma dan syarat. Nak duit raya? Agrobank kan ada. Selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia, bulan yang penuh keberkatan. Ayuh kita lipat gandakanlah rezeki kita di bulan yang mulia ini dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Assalamualaikum. Smiling is viewed across cultures as a sign of friendliness. Smiling gives happiness to others. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam smiled often with real joy. Let's follow this simple sunnah and gain all the benefits that come with it, inshallah. I'm Abdulaziz Ahmed Fredericks, sharing with you a smiley message on IKIM. Assalamualaikum, hai, saya Aiman Siddiq. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak kepada semua, untuk semua yang mendengar IKIM, dan semoga puasa ni dapat memberi rasa yang sempurna pada semua.